Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita tiap-tiap tahun dah ada sambutan kita menjelang Ramadan. Tetapi menjadi kebiasaan kita, sebab kita ni manusia. Al-insan ma sumya insanan illa linisiyihi walal qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidak dinamakan insan itu insan melainkan kerana dia lupa, dan tidak dinamakan qalbu itu qalbu melainkan dia berbolak-balik. Oleh yang demikian, kita memerlukan kepada peringatan sentiasa. Alhamdulillah, dalam negara kita beberapa peristiwa agung yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi laluan oleh pihak pemerintah untuk kita meraihkan hari-hari tersebut dan diberi cuti rasmi pula. Seperti Ma'al Hijrah, peristiwa Isra' dan Mi'raj, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma sambutan Ramadan ni yang tak ada cuti lagi. Sebab kita tak tahu nak sambut bila. Terpulang kepada kita lah. Nak buat seminggu ke, 2 minggu ke, sehari sebelum ke, itu terpulang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang membawa maksud, wahai manusia, beribadatlah kepada Tuhan kalian yang menjadikan kalian dan orang-orang yang terdahulu dari kamu, supaya kamu dapat mencapai ketakwaan. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit atas kita sebagai binaan. Lalu Allah menurunkan daripada langit itu hujan. Dari hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bagi kita. Maka janganlah jadikan bagi Tuhan itu sekutu, sedang kamu mengetahui. Agama ini ataupun tauhid ni dibawa oleh semua Nabi dan Rasul. Sejak tu Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 124,000 Nabi, 313 Rasul, semua membawa misi yang sama. La ilaha illallah. La taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan bagi Allah sekutu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Sama ada isteri atau anak, seperti pahaman orang-orang Kristian dan yang lain-lainnya. Ummatut Tauhid, hanya Allah sahaja yang layak disembah. Selain daripada itu tidak layak disembah. Pegangan itu kita bawa dan kita warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke nenek moyang kita yang telah memeluk agama Islam, yang dibawa oleh seorang syekh daripada Yaman yang bernama Syekh Abdullah Al-Qumairi pada tahun 1136 Masihi.
Ketika itu Kedah ni nama Kalaha, dan raja yang merintah Kedah itu nama dia Raja Mahadarbar, anutan Hindu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan raja ini terbuka hati menerima hidayah di tangan Syekh ni. Dia memeluk agama Islam. Syekh ni tukar nama dia daripada Raja Mahadarbar jadi Sultan Muzaffar Shah yang pertama. Dan keturunan dia lah sampai hari ini Sultan yang merintah Kedah sekarang ini, Sultan Salahuddin, adalah generasi yang ke-29 daripada Sultan Muzaffar Shah ni. Dia meluk agama Islam tahun 1136 Masihi. Dari tarikh tu sampai hari ini kita beragama Islam. Sudah 800 tahun kita beragama Islam. Dan Kalaha ditukar pi jadi Qadah. Qadah tu bahasa Arab. Qadah makna dia mangkuk. Bukan mangkuk hayun lah. Mangkuk kita letak sup, kita letak makanan kita dalam mangkuk ni. Subhanallah, Kedah jadi jelapang padi, mangkuk beras kepada seluruh negara berkat penjenamaan tok-tok guru yang membawa Islam kepada kita. Alhamdulillah kita beragama Islam mengikut ahli sunnah wal jamaah, bukan Islam mengikut pahaman Syiah dan pahaman-pahaman yang sesat tergelincir dari landasan ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana 800 tahun nenek moyang kita jaga agama itu sampai kepada kita dalam keadaan suci murni, patutnya kita pun jaga agama itu sampai kiamat. Jangan tukar, jangan pindah. Apa yang kita lakukan ni adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran yang dibacakan timbalan imam tadi dengan ayat-ayat yang kita akan baca dalam tazkirah ini, semuanya adalah yang dibawa oleh Rasulullah sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang dibaca, Izaja yang dibaca tadi ni adalah surah yang ke-28 turun di Madinah, surah yang terakhir. Kita semua tahu Quran ni ada 114 surah. 86 turun di Mekah, 28 turun di Madinah. Surah yang ke-28 Izaja tadi ni, semua tu dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebuah Al-Quran 114 surah, 30 juzuk, 60 hizb, 604 muka surat. Setiap juzuk ada 20 muka, kecuali juzuk yang ke-30 23 muka surat. 6,236 ayat, 77,943 perkataan, 323,670 huruf, 1,025,030 titik. Ulama tolong kira kat kita tuan-tuan, supaya kita kenal Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau siapa buat pindaan, kita kalau kurang satu titik, kita boleh tahu bahawa ini bukan Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lagi lepas Isya saya nak tanya siapa-siapa di antara tuan-tuan. Hak yang saya sebut tadi dia boleh ulang tak? Boleh tak? Ulang sekali lagi. Quran yang kita duk baca Usmani lah, bukan Imla'i. Bukan hak India punya, hak Usmani. 604 muka surat. Ada 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib. Satu-satu juzuk 20 muka. Juzuk yang ke-30 saja 23 muka. 6,236 ayat. 77,943 perkataan. 323,670 huruf. 1,025,030 titik. Hasan tak boleh lagi. Kalau sengap lengung lama tu, tak ada nak tangkap lagi lah. Tak apa, nasib baik ada rakaman. Ulang sampai habis. Tu Quran yang Nabi bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril alaihi salam. Semua Quran, semua kitab yang Allah turunkan daripada langit diturunkan dalam bulan Ramadan. Sama ada Taurat, Zabur, Injil, 100 suhuf, Al-Quran, semua turun pada bulan Ramadan. Dalam banyak-banyak bulan, Ramadan yang dapat nama dalam Quran. Bulan lain ada dalam Quran, tapi dia tak sebut nama. Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan dalam Lauhil Mahfuz sejak Allah jadikan langit dan bumi. Daripadanya ada 4 bulan yang haram. 4 bulan haram, Tuhan tak sebut nama. Nabi yang sebut. Dalam hadis ketika Rasulullah berada di Mina 12 Zulhijjah tahun yang ke-10 Hijrah, Nabi sebut 4 bulan tu, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan berasingan, iaitu Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Tu 4 bulan yang Tuhan angkat memberi penghormatan supaya jangan tumpah darah dalam 4 bulan tu. Tapi Allah tak sebut nama bulan tu. Allah kata 4 bulan. Nabi yang terang. Apa dia 4 bulan tu? Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi bulan Ramadan ni Allah sebut sendiri, bukan Nabi sebut. Allah sebut sendiri. Balik sekali lagi, tuan-tuan buka Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan. Dan sebut nama Syahrul Ramadan. Kita boleh faham sendirilah. Kalau Tuhan sendiri sebut nama bulan tu, dan bulan tu juga yang semua kitab daripada langit turun pada bulan tu, artinya bulan tu adalah bulan yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Selepas dia jadi Nabi, dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira di Bukit Nur pada hari Isnin 21 Ramadan, ketika usia Nabi 40 tahun 6 bulan 12 hari, bersamaan 10 Ogos 610 Masihi. Rasulullah duduk di Mekah 23 tahun lepas tu, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Masa duduk di Mekah tu 13 tahun tu, tak ada ajaran undang-undang tugas ni, tak ada. Yang ada, Rasulullah tanam tauhid. Apa tauhid? Mengasahkan Allah. Jangan duk sembah berhala. Sebab orang Arab semua sembah berhala. 360 berhala keliling Kaabah. Tugas pertama Nabi 13 tahun di Mekah, bersihkan manusia daripada akidah menyembah berhala. Bila dah berjaya, 1 tahun sebelum Nabi nak hijrah, Allah angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang terkenal dengan Isra' dan Mi'raj. Baru bagi tugas sembahyang 5 waktu. Bila Rasulullah balik daripada Isra' dan Mi'raj, kiblat yang pertama kepada Nabi Muhammad dan orang Islam adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestin. Satu berita daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, meninggal tahun 72 Hijriah dalam usia 89 tahun. Dalam Bukhari Muslim dia ada 305 hadis. Dia bawa satu hadis dalam Bukhari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia semayang menghadap Baitul Maqdis 16 atau 17 bulan. Shalla qibala Baitil Maqdisi 16 syahran atau 17 syahran. Wa awwalu salatin sallaha al-'asr wa salla ma'ahu qaumun. Rawahul Bukhari. Makna dia, Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa 16 atau 17 bulan. Lepas tu Nabi semayang asar menghadap Masjidil Haram. Selepas 16 atau 17 bulan menghadap Masjidil Aqsa, dapat perintah untuk tukar arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Waktu dia waktu asar. Nabi menghadap pergi ke Pancok Mah Kaabah daripada Madinah. Tu di Madinah ada satu masjid. Siapa yang biasa pergi Madinah dah, nama masjid tu Al-Qiblatain, 2 kiblat. Kiblat pertama menghadap Masjidil Aqsa, kiblat yang kedua menghadap Masjidil Haram, bertentangan. Yang tu di kabilah Bani Harisah masjid tu. Bila orang main habaq bahawa Nabi telah tukar arah kiblat daripada Masjidil Aqsa pergi ke Masjidil Haram, mereka pun tukar. Maka namalah masjid tu Masjid Al-Qiblatain, 2 kiblat. Penukaran arah kiblat ni satu peristiwa yang besar berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah rakamkan benda ni dalam Quran.
Cuma kita dalam Malaysia ni, kita tak ada hari sambutan penukaran kiblat tu. Kita ada Isra' Mi'raj, kita ada hijrah, kita ada Maulidur Rasul. Tapi penukaran arah kiblat ni mungkin kita tak sambut sebab dia bertembung dengan bacaan Yasin 3 kali tu. Sebab penukaran arah kiblat mengikut sejarah berlaku hari Selasa 15 Sya'ban tahun yang kedua hijrah. Sekejap saya nak tanya siapa-siapa tu, kalau tak boleh nak kena duduk atas meja ni. Penukaran kiblat hari Selasa 15 Sya'ban tahun yang kedua hijrah. Waktu tu waktu asar. Mana dalam Quran tu? Timbalan imam. Ni kan temu juga. Tak lulus pun tak apa. Siapa tahu? Kalau tak tahu, tolong ambil tahu. Jangan lena. Suratul Baqarah ayat 144. Berapa? Surah 144. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun." Kan tak tahu. Tapi bila tanya terkejut, tenggelam muncak. Tuan-tuan yang ada dalam masjid ni, tolong ingat. Kalau tak ingat ayat tu, ingat Suratul Baqarah ayat 144. 144. Ayat apa ni? Ayat tukar kiblat. Berlaku bila? Nisfu Sya'ban. Kalau ikut 17 bulan Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, 17 bulan 3 hari, tepat 15 Sya'ban tahun yang kedua. Kalau kira 16 bulan, jatuh 17 Rejab. 17 Rejab tu ada pendapat dalam Baghawi, tapi yang ramai kata 15 Sya'ban. Waktu Asar tu, hari Selasa tu, 15 Sya'ban tahun yang kedua Hijriah. Penukaran arah kiblat yang dirakamkan oleh Al-Quran dalam Suratul Baqarah ayat 144. Bara' bin Azib sebut dalam hadis tu bahawa Nabi suka, kana yuhibbu qiblatahu qiblal bait. Nabi suka kalau Tuhan izinkan arah kiblat di Mekah. Nabi tak bantah Tuhan suruh menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi oleh kerana orang Yahudi di Madinah ni duk rasa Nabi ni hala kiblat depa, maka Nabi teringin kalau Tuhan bagi tukar arah kiblat tu, supaya Yahudi ni tidaklah duk kata orang Islam pun ikut kiblat depa. Maka Allah layan hasrat kekasih dia, diturunkan ayat ini. Lalu Rasulullah tukar arah kiblat. Tu yang orang Yahudi kata apa? Sayaqulu as-sufaha'u ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Orang bodoh ni, Yahudi lah, berkata, apa yang menyebabkan mereka paling arah kiblat daripada yang sedia ada? Katakan wahai Muhammad, bagi Allah timur barat.
Allah ikut sukalah nak tak kiblat dia di mana. Bukan hak Yahudi. Yahudi sampai sekarang bukan tak tahu benda ni. Ikut tak? Tak ikut. Dia tetap degil duk hadap Masjidil Aqsa. Sedangkan syariat Nabi Muhammad SAW telah memansuhkan apa yang mereka pegang. Taurat, Zabur, Injil, semua mansuh dah dengan kedatangan Al-Quran. Seorang ulama Yahudi yang terkenal yang memeluk agama Islam ketika Nabi sampai di Madinah, nama dia Abdullah bin Salam, daripada keturunan Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub alaihissalam, meninggal tahun 43 Hijriah. Dia ni seorang ulama Yahudi. Taurat tu dalam dada dia. Bila dia tahu Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, dia bersama-sama orang ramai pergi terekam nak tengok Nabi ni. Bila dia nampak Nabi, dalam hati dia kata, ini bukan pembohong. Muka Nabi berseri, muka Nabi segak. Muka ni bukan muka orang bohong. Tak cakap apa lagi ni, tengok muka saja beriman dah. Lepas tu dia tanya Nabi 3 soalan, Nabi jawab 3 soalan, dia beriman terus. Dan dia bagi tahu orang Yahudi orang yang tak terima hakikat. Dia sembunyi. Dia habaq kepada Rasulullah. Satgi puak Yahudi tu mai tanya depa, saya macam mana di kalangan depa. Nabi tanya depa, macam mana Abdullah bin Salam ni? Depa habaq, oh tu alim kami, anak tu alim, tu guru besar paling baik. Keluar Abdullah bin Salam. Dia kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hak Yahudi ni kata apa? Paling jahat, paling bodoh, paling jahil. Hak tadi kata alim. Pasal geng depa. Bila dia mengaku Islam ikut Nabi, dandan tukar wajah. Nah, habaq Yahudi ni. Hak yang kita lah ni umat Nabi Muhammad, apa saja Yahudi buat kita tiru. Sedangkan depa, kita apa buat depa tak tiru. Ada orang Yahudi pakai jubah macam kita, pakai tasbih macam kita? Tak ada. Apa cara depa lah. Tapi kita ramai anak muda-mudi kita yang ikut cara Yahudi wal'ayazubillah. Jadi nak apa? Penukaran kiblat berlaku pada 15 Syaban. Orang lain tak mau ikut, Yahudi Nasrani tak mau ikut. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak tahun yang kedua Hijriah tu sampai hari ini 1442 Hijrah. Ni arah kiblat kita. Saya tak duk Kerpan, tapi saya boleh tahu matahari jatuh sini, matahari naik kutub. Betul tak? Ni kalau tak tahu bukan nak karya sini lah tu. Pasal apa saya kata yang ni matahari jatuh? Sebab kita duk belah timur, belah barat kiblat kita di Mekah. Kalau tengok dalam peta lah, kita duduk di Malaysia, matahari naik ke belah timur, jatuh matahari itu belah barat. Mekah duduk belah barat. Ni lah. Jadi betul dah yang ni arah kiblat ni. Kalau tuan-tuan buat arah kiblat kot tu, tak sah sembahyang kita. Sebab syarat sah sembahyang menghadap kiblat. 1440 tahun
Sejak Nabi tukar arah kiblat, daripada tarikh tu sampai lah, siapa tak ubah. Bahkan kalau hak ni lari sejingkai, jabat agama akan main berbetul. Dia kata ni silap ni, lari ni. Dia berbetul balik. Makna dia, kita orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tak jumpa pun dengan Nabi, tapi kita beriman. Masuk Isya dah. Tak ada nak cakap puasa hari ni. Kena fanti ke apa? 9. Tajak tak apa. 10,000 siapa nak bayar? Masjid bayar? Dia bayar? Okey. Selesai arah kiblat, kita semua turut apa yang Nabi perintah. Kita tak bangkang sikit, kita tak argue sikit. Itu tanda kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nabi masa menghadap Allah dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu, bila dia berdepan dengan Allah, Allah tanya dia, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih?" Berimankah Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya oleh Tuhannya? Tuhan tanya Rasulullah, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih?" Nabi jawab balik, "Wal mu'minun." Orang beriman. "Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi." Makna dia, bukan aku sahaja Rasul ni yang beriman, tetapi orang beriman semua beriman. Wal mu'minun. Mu'minun siapa mengaji Arab tahulah, jamak muzakkar salim. Semua orang beriman. Kullun, semua setiap seorang, amana, beriman. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jawapan Nabi ni, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tak membezakan antara satu rasul dengan satu rasul yang lain. Orang Yahudi, mereka beza tak antara rasul? Mereka utama tak Nabi Musa, hina Nabi Muhammad? Orang Kristian, utama tak Nabi Isa, hina Nabi Musa, Nabi Muhammad? Orang Islam, kita hina tak Nabi Musa? Hina tak Nabi Isa? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tak bezakan antara satu rasul dengan satu rasul yang lain. Nabi jawab depan Tuhan, Isra' Mi'raj berlaku 27 Rejab, 1 tahun sebelum hijrah. Lah ni hijrah sudah 1442 tahun. Nabi tahu mana yang kita ni, orang Kerpan ni, tak membezakan antara satu rasul sama lain. Mukjizat dah tu. Nabi boleh confirm yakin orang beriman yang lepas aku sampai kiamat, mereka akan ikut aku. Bukan macam orang Yahudi, macam orang Kristian tak. Kita orang Islam tak ada membeza antara Nabi-Nabi ni. Semua Nabi Allah kita hormat serupa saja. Nabi tahu, kata kita akan beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, isi kandungan Al-Quran, semua kita percaya. Bukti dia, tuan-tuan panggil saya untuk ceramah sambut Ramadan. Kalau tuan-tuan tak mau puasa, nak panggil saya buat apa? Yang panggil ni pasal apa? Nak tolong peringat, nak mai Ramadan ni nak buat apa? Tu tujuan Jawatankuasa dan imam sini jemput saya untuk sama-sama kita memperingati apa yang kita patut buat pada bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan ni satu bulan yang mulia. Nabi tahu dah kita akan beriman dengan apa yang dia bawa.
Rasulullah bawa kepada kita dalam Quran. Dalam suratul Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jumpa lagi la'allakum tattaqun. Tadi dalam suratul Baqarah ayat 22 tu dia kata u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna dia, hak tadi ni sebuah ibadat supaya bertakwa. Hak ni diwajibkan kita puasa. Kutiba alaikum. Kutiba ni ambil daripada kataba. Kataba tulis. Kalau bahasa moden kita ni, kita kata gazet. Undang-undang kita buat. Kalau tak gazet, tak jadi apa. Bahasa Quran kata apa? Kutiba. Difardukan. Undang-undang itu difardukan. Digazetkan. Bukan ke atas kamu saja. Kutiba alaikum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat yang terdahulu daripada kita adalah umat Yahudi dengan umat Nasrani. Boleh jugalah masuk umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Tapi yang khusus dalam konteks ni umat Yahudi dengan umat Nasrani. Sebab mereka dua-dua tu ada kitab Taurat dengan Injil. Dalam Taurat Injil pun difardukan ke atas mereka puasa. Kepada kita pun difardukan puasa. Apa tujuan Tuhan habaq yang tu? Tuhan nak habaq, Tuhan bukan fardu ke atas kita saja rasa beban. Orang dulu pun serupa aja. Bukti dia, kalau kita nak puasa hari biasa sunat, kita seorang puasa, orang keliling kita semua makan. Rasa sakit tak? Rasa siang tu panjang tak? Tapi kalau kita puasa, keliling kita semua puasa, rasa ringan. Hak ni Tuhan nak habaq. Aku fardu puasa ni bukan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad saja. Orang dahulu pun kena puasa juga. Jadi jangan duk rasa beban, berat, payah. Tu seorang ulama, nama dia Uthman bin Hasan Al-Khubari, ulama abad yang ke-13 Hijriah. Dia karang satu kitab nama Durratun Nasihin fil Wa'dhi wal Irsyad. Dia kata apa? Man fariha biqudumi Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa gembira dengan kedatangan Ramadan, Allah haramkan tubuh badannya disentuh api neraka. Kita tanya diri kita, Ramadan tinggal 6 hari lagi. Hari ini 23 Sya'ban. Bulan Sya'ban tahun ni 29 hari. Tak percaya tengok kalender. Jadi 6 hari lagi lah. 6 hari ni rasa tak sabar ke? Rasa mampu ke? Nak cari kedai mamak mana siang-siang ni? Tengah hari jenuh lapak ni. Sebab agama duk diikan kedai semua suruh tutup. Rasa macam mana? Rasa Ramadan tu berat ke? Seronok ke?
Seronok dengan apa? Seronok dengan nak puasa hari tu. Malam tu nak buat tarawih. Sebab apa? Sebab tarawih ni tak boleh malam lain. Lala ni kalau tuan-tuan semangat iman tu, sekejap lagi saya balik pakat duk buat tarawih. Sah tak? Ikut hukum fiqh tak sah. Tuhan terima tak? Tuhan tak terima. Oi, semayang pun Tuhan tak terima. Ya tak? Cuba semayang lepas subuh, lepas asar. Serupa lah. Pasal Nabi tak bagi kita semayang lepas subuh, lepas asar, yang tak ada sebab lah. Tiba-tiba nak semayang. Macam lah ni. Kalau duduk semayang tarawih, Tuhan tak terima. Pasal apa tak terima? Pasal Nabi tak suruh. Tuhan tak kata pun. Yang duk mandai-mandai pasal apa? Tuhan tolak lah. Tuhan nak bagi hak Tuhan syariat. Tuhan tak syariat, tak ada. Jangan duk rajin lebih. Tunggu masa dia. Masa tu pulun. Nak semayang tarawih, nak semayang tasbih, nak semayang qiyamul lail tahajud, silakan. Bulan Ramadan memang musim dia. Bulan Ramadan adalah musim kita buat ibadat. Ulama-ulama kita dahulu semua bila waktu Ramadan ni kelas-kelas pengajian dihentikan untuk beri laluan kepada beribadat pada bulan Ramadan. Sedangkan kelas ilmu ni faridah, fardu. Tarawih tu sunat ya. Tapi berhenti fardu nak buat sunat. Pasal nak dapat satu benda. Nanti saya nak kata. Korbankan ilmu kerana nak dapat satu. Ni yang Tuhan kata kepada kita. Bila kita puasa, kita buat ibadat, kita akan mencapai ketakwaan kepada Allah. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala ambil hati kita. Dia kata apa? Ayyaman ma'dudat. Berapa hari saja. Kalau bulan tu 29 hari, 29 saja. Kalau 30, 30 lah. Sedangkan dalam satu tahun kita ada 354 hari. 320 hari itu makan riuh rendah. 30 hari ya, 30 hari. Ayyaman ma'dudat. Tuhan pujuk kita ni. Berapa hari ya? Macam kita pujuk anak lah. Anak kita umur 4 tahun, kita pujuk dia puasa. Katalah pukul 12 tu, dapat. Dah berapa jam lagi ya? Kan kita kata gitu kan? Berapa jam lagi ya? Tahan sat. Sayang 6 jam dah puasa ni. Kita pujuk anak macam tu. Tuhan pujuk kita, dia kata ayyaman ma'dudat. Berapa hari ya? Tu pula Tuhan tambah lagi. Nak bagi senang kita. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Makna dia, siapa sakit, siapa musafir, rasa beban, boleh buka. Tak wajib puasa. Nak cari Tuhan tak mana lagi macam tu. Dia layan kita sakit, dia layan kita musafir, dia kata boleh buka. Lepas tu, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti hari lain. Hari senang tak musafir, tak sakit, ganti balik hak yang buka pada bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ni makna dia peringkat atau puasa ni ada 3 peringkat. Satu, puasa Ashura, tahun pertama Hijrah. Nabi kata wajib puasa 10 Muharram. Pasal orang Yahudi duk puasa 10 Muharram. Pasal apa duk puasa 10 Muharram? Sebab hari tu Yahudi
dengan Nabi Musa selamat daripada Fir'aun. 10 Muharram tahun 1447 sebelum Masihi, terbelah laut kepada Nabi Musa, Bani Israel lintas, Fir'aun tenggelam. Tarikh tu dirayakan oleh Yahudi di Madinah. Mereka puasa hari Ashura. Nabi kata, pasal apa duk puasa ni? Mereka kata lah, hari ni hari Nabi Musa selamat daripada Fir'aun. Kami syukur kepada Tuhan kerana Tuhan selamatkan Fir'aun, selamatkan nenek moyang kami daripada Fir'aun. Nabi kata apa? Kalau gitu kami lebih layak daripada hampa. Kami ni makna orang Islam lah. Layak daripada hampa. Maka Nabi suruh puasa Ashura tu wajib. Itu fasa pertama. Bila mai wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ni bagi pilihan. Nak puasa, nak bayar fidyah pun boleh. Ayat ni dikatakan turun 10 Syaban tahun yang kedua. Perintah puasa ni. Fasa yang kedua ni, bila dikatakan puasa tu, ikut nak puasa, nak bayar fidyah pun boleh. Kemudian bila berlaku pelanggaran setengah sahabat, masa tu kalau puasa tidur saja tak boleh makan dah. Ada sahabat yang dia tak ada buka, dia tidur, lepas tu dia bangkit, dia bersama dengan isteri dah. Dia kata melanggar dah. Maka turun ayat yang mansuhkan hak ni, suruh apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa menyaksikan bulan itu wajib puasa, tak ada fidyah dah. Kemudian hukum fidyah tu diambil kepada orang yang sakit tak boleh sembuh. Penyakit dia tak boleh sembuh, dia tu ada kelonggaran kepada dia supaya tak puasa bayar fidyah sehari secupak. Itu 3 fasa lah. Itu syariat Nabi Muhammad SAW ni. Setelah Nabi berhijrah pergi ke Madinah, dalam tempoh 10 tahun tu lah berlakunya puasa, zakat, haji dan bagai-bagai lagi lah. Dalam tempoh 10 tahun ada Nabi di Madinah tu. Daripada situlah kita bawa ajaran tu sampai kepada kita, ikut apa yang digaris pandukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat tu mengatakan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah bagi tahu kepada kita, kalau kita nak buka puasa boleh, tapi kalau nak puasa lebih baik kepada kamu. Tak gaduh ganti dah hari lain, orang lain semua pakat makan, kita seorang nak makan, nak puasa. Pulang. Tapi kalau benda tu dalam musafir atau sakit tu membawa kesukaran, lebih baik kita buka. Allah sebut dalam tu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah berkehendak kepada kita kemudahan, bukan nak menyusahkan kita. Kalau kita faham kata Tuhan bukan nak menyusahkan kita, kita jangan fikir kata benda tu beban kepada kita. Sebab Allah sebut dah, yang ni tak susah. Dan siapa yang duk biasa puasa, kita boleh tahu dah. Hari pertama aja yang kita rasa laih tu. Hari pertama, hari kedua. Lepas tu tak rasa apa pun. Kita rasa pula semangat nak puasa. Tuhan tengok kata kita ada semangat nak puasa, dia tambah 6 hari. 6 hari Syawal. Man shama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal faka'annama shama ad-dahr atau kama qala
siapa puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari daripada bulan Syawal, macamlah dia puasa satu tahun. Tuhan nak bagi pahala ni. Jadi tengok kita semangat dah. Boleh dah puasa ni. Memang berlaku macam tu. Hari pertama saja tidur 24 jam. Tak larat. Lepas tu cedah lagi daripada yang hari duduk makan tu. Sebab apa? Kita tak dibebankan dengan makanan yang memberatkan badan kita. Jadi ringan badan kita. Jadi betul lah bila orang kata sumu tasihhu. Jadi bukan hadis. Puasalah kamu, nescaya kamu sihat. Kita rasa benda tu bukan satu beban. Sebenarnya permudahkan bagi kita, ringankan badan kita untuk jadi aktif dan progresif. Allah suruh kita ni, dia tahu kita kemampuan kita. Kita saja yang tipu diri kita rasa macam kita ni lemah. Sedangkan tak lemah apa pun kalau kuat semangat. Benda hal lebih pada tu kita boleh buat. Tapi ibadat ni memanglah ada gangguan. Kan? Macam kita kalau nak beli benda hak dihalang. Contohnya kita nak beli CD, drama ke, filem ke, lagu P. Ramlee ke. Orang habaq berapa CD satu? RM20. Oh, murah tu. RM20 murah. Tapi cuba habaq kat dia tabung kesot tu buh RM20. Ush, mahal tu. RM20. Buh 2 kupang jadi Siapa yang kata hak RM20 tu mahal sangat, 2 kupang cukup? Boleh lah. Begitu juga bab-bab ibadat ni. Contohnya waktu subuh kita nak bangkit. Punya berat selimut tu nak tolak. Tapi bila kita dah bangkit, lepas semayang cuba tidur balik. Tak boleh dah. Yang tadi sebelum nak semayang tu mengantuk tak sangka. Nak celak mata pun tak boleh. Gunung jerai atas duk kelepuk mata. Bila kita semayang, habis-habis semayang pergi tidur. Boleh tak tidur? Dia tak main. Pasal hak gangguan tu hilang dah. Begitu juga puasa. Hari pertama, hari kedua dia kacau. Tapi lepas tu tak ada apa dah. Jadi yang tu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Dan kita ikut perintahnya. Satu hadis daripada Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ni meninggal tahun 311 Hijriah. Dia anak murid kepada Imam Bukhari Muslim. Dia bawa hadis daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni mengatakan dia dengar Nabi berucap hari yang terakhir dari bulan Sya'ban sebelum nak bertemu dengan Ramadan. Nabi dalam khutbah tu kata, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Hadis ni status dia Imam Tirmizi kata hasan. Tapi ada ulama yang kata dhaif. Ibnu Khuzaimah sendiri itu pun dia kata in sahhal khabar. Sekiranya sahih. Kalau sekiranya sahih, maka kita ambillah isi kandungan hadis tu. Hasil penelitian saya kepada hadis tu, dengan apa yang diamalkan dalam masyarakat Melayu kita, saya dapati kita amalkan hadis ni. Cuma kita duduk amal tu kita tak tahu mai punca mana. Malam ni tuan-tuan dapat benda ni. Kita yang duduk amal tu adalah berpunca daripada hadis ni. Hadis Ibnu Khuzaimah. Dia kata apa? Ya ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azimun mubarak. Wahai manusia,
hampir tiba kepada kamu satu bulan yang agung yang penuh keberkatan. Bulan Ramadan lah. Kalau sahih hadis ni, Nabi cakap macam tu. Dengan Quran dia sebut Syahrul Ramadan. Dengan Tuhan duk berturun semua kitab-kitab samawi bulan Ramadan. Tak ada lagi satu kitab samawi turun selain daripada bulan Ramadan. Kita boleh faham dah ayat ni. Hadis Nabi ni, bila dia kata, hampir tiba kepada kamu satu bulan yang agung yang penuh berkat. Kita boleh rasai dah apa yang Nabi nak kata tu. Nabi cakap ni 1400 tahun yang lalu. Kita lah ni, siapa yang duduk biasa terawih ni, bukan tahun sudah baru mula, hak puluh-puluh tahun tu, cuba tanya dia rasa tak seronok terawih tu? Tanya hati kecil. Kita yang duk rindu Ramadan ni pasal apa? Pasal nak semayang terawih. Tak sabar nak tunggu malam pertama, bila diisytiharkan mana esok Ramadan, malam ni nak buat dah terawih. Jangan jadi macam kawan kita, sepanjang bulan Ramadan dia tangguh, malam raya baru dia rajin main nak buat. Lepas tu dia tanya timbalan tu imam, awak tak buat terawih? Timbalan tu imam kata, malam ni malam raya. Oh, tak boleh buat terawih? Ya pun tak tahu. Macam orang yang tak pernah semayang jenazah. Orang lain semua tak rukuk, dia rukuk. Dia pergi duduk habaq pula kat orang. Mereka nampak-nampak tu jahil ya. Orang semayang tak rukuk, mereka tak rukuk langsung. Semua pula tu jahil. Dia seorang alim. Macam juga hak yang tak pernah main sujud pagi Jumaat tu lah, sujud tilawah. Orang lain semua sujud, dia rukuk. Kata mereka ni bahlul. Orang rukuk dulu lah baru sujud. Dia tak tahu, kata dia yang bahlul. Tu pentingnya tuan-tuan ilmu, supaya kita sendiri tak malu. Mai malam raya baru nak cari terawih, tak mengaji lah tu, tak pernah buat tiap-tiap malam. Harap-harap orang Kerpan tak ada lah. Yang ni tempat di South Africa. Dia kata, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dalam hadis Salman Al-Farisi. Salman ni meninggal tahun 33 Hijriah. Dia bagi tahu kepada kita bahawa dia dengar Rasulullah kata dalam bulan tu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, hadis ni kalau kata dhaif, ungkapan ni disokong oleh Quran. Dalam bulan Ramadan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ada Quran tak? Tak berani nak angguk. Ada lah. Kita duk baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr, makna lebih baik daripada 1000 bulan. Tu Quran cakap. Nabi cakap dalam hadis tadi. Apa dia yang lebih baik daripada 1000 bulan? Malam Lailatul Qadar. Apa yang baik dia malam Lailatul Qadar ni? Siti Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Nabi, kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar tu, aku nak buat apa? Nabi ajak apa? Nabi ajak doakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau suka maaf, maafkan daku. Hak ni tuan-tuan, hak tuk-tuk guru besar macam Imam Malik tu, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tinggal kelas kerana nak dapat apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Tuhan maaf saja masuk syurga dah. Hak ni yang dikatakan Osman Hasan Al-Khabari ni kata, siapa yang suka dengan kedatangan Ramadan, Allah haramkan tubuh badannya dalam neraka. Sebab bila Allah maaf saja, tak masuk neraka. Karena itu ulama kita tinggal kelas ni. Walaupun fardu. Nak buat sunat ni pasal apa? Nak dapat hal ni. Mereka pergi semayang Isya berjamaah. Mereka pergi semayang subuh berjamaah. Celah-celah tu doa ni. Kalau kita duk buat tarawih, buat tahajud, buat apa, tambah baiklah. Tapi kalaulah kita ni malas sangat, Nabi habaq kat kita ni, macam dia tahu dah ada mak aku ni malas nak main 10 malam ni. Dia kata kalau 10 malam akhir tu pun malas juga, cari hak ganjil. Mana apa ganjil? 21, 23, 25, 27, 29. Cari hak ganjil. Dah malas nak main 10 tu, main hak ganjil. Hak ganjil pun malas, mainlah malam 27. Kut-kut malam tu malam Lailatul Qadar. Pasal apa orang fokus 27 tu? Kalau siapa biasa pergi Mekah 27 lah, malam tu kalau haji tu. Haji biasanya manusia 3 juta. Tapi malam 27 Ramadan di Mekah 6 juta lebih. Kaabah macam ni. Siapa yang biasa pergi lah, dia tahu. Tuan-tuan biasa tengok aku gambar video. Hak sesak tu malam 27 lah tu. Pasal apa mereka fokus hari tu? Sebab pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni seorang ulama Islam, pupu Rasulullah SAW, meninggal tahun 67 Hijrah. Dia kata apa? Dalam Inna Anzalna tu ada 30 perkataan. Tuan-tuan balik malam ni cuba bilang tengok. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ada tak 30 perkataan? Dia kata perkataan 27 ialah hiya salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya, dia tu apa? Lailatul qadar. Dia bilang tengok, inna anzalna apa semua sampai hiya 27. Dia kata hari 27 lah malam Lailatul Qadar. Ijtihad dia lah. Hak ni habuan hak malas teruk ni. Jangan lepas malam 27 tu. Kalau hak 10 malam akhir tu tak mai, 27 tu jangan lepas. Mai sembahyang Isya Jumaat, mai subuh Jumaat, celah-celah tu kalau tak mau sembahyang, sebelum nak pejam mata tu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ulang sampai riuk. Lepas tu jaga-jaga tu, ulang balik Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Pasal Tuhan kata benda ni sampai subuh. Hak yang Tuhan nak terima ni. Tuhan nak terima Allahumma innaka afuwun tu sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam tu sejahtera sampai cerah sebelum subuh. Jadi kita garap peluang tu untuk kita jangan lepaskan peluang. Allah maafkan kita. Allah maafkan kita, tak masuk neraka, selamatlah. Tu yang dipaduk kata bulan puasa ni bulan merdeka daripada api neraka. Hak ni lah dia. Kita pulun hak tu. Kemudian dia kata dalam bulan tu, dia kata man fattara saiman, siapa bagi orang yang puasa buka puasa, kana lahu maghfiratun li dhunubihi wa 'idqu raqabatihi minan nar
wa kana lahu minal ajri mithlu ajrihim la yanqusu min ujurihim syai'a. Atau kama qala. Siapa bagi orang buka puasa, dia akan dapat pengampunan dosa lepas tengkok dia daripada neraka, dapat pahala orang puasa tanpa kurang pahala orang puasa. Sahabat kata, bukan semua kami boleh dapat apa yang kita boleh sediakan jamuan atau juadah kepada si buka puasa ni. Orang puasa ni, kami kan ada kemampuan nak menyediakan juadah ni. Apa Nabi jawab? Nabi kata, yu'tillahu hadzal thawab. Allah akan bagi ganjaran tu siapa yang bagi kurma sebiji, ataupun seteguk ayak, ataupun segelas susu. Takkan hak tu tak mampu. Segelas ayak, sebiji kurma, segelas susu, tak mampukah kita nak sedia? Tu tuan-tuan, kalau siapa biasa puasa di bulan Ramadan di Mekah, dia tak gaduh berkeluar duit nak beli makanan. Dia pi bawa diri duduk di Masjid Haram tu, saat lagi tak larat makan . Siapa ada pengalaman dia tahulah. Saat lagi sampai tu, ada setengah berebut nak suap kita lagi. Kita pasal tak buat dah tu. Anak makan, tak makan sudah. Sana mereka nak pahala hamil tu. Dia tengok kawan ni buat mai. Kita tak panggil ni lagi bila buka aja. Suara mulut lah. Nak pahala hamil tu. Pasal dia nak pahala kita, dia nak pengampunan, dia nak lepas tengkok dia daripada neraka. Sampai teratur. Jadi kalau kita, masyarakat kita, budaya kita boleh yang tu, alhamdulillah lah. Kita boleh bagi orang puasa tu buka. Kalau kita tak sediakan juadah, bagi kat masjid lah. Masjid tolong uruskan. Janji saham kita ada dalam tu. Orang yang nak buka puasa tu, duit kita ada dalam tu. InsyaAllah kita akan dapat pahala tu. Kemudian Rasulullah pesan 4 perkara perbanyakkan dalam bulan tu. 4 perkara perbanyakkan dalam bulan Ramadan. Dalam hadis Ibnu Khuzaimah ni, dia kata perbanyakkan 4 perkara. Memang kita duk buat dah. Cuma kita tak tahu punca main mana. Kita amai ya. Orang tua-tua duk buat, kita pun buat. Apa dia 4 perkara tu? Nabi kata, 2 perkara mengundang keredaan Tuhan kamu. 2 perkara lagi, kamu tidak bergantung kepada apa yang kamu kata tu. Tidak kamu nak guna benda ni. Isnatani la ghina ankum bihima. Apa dia? Yang pertama dia kata, perbanyakkan la ilaha illallah. Duk buat tak? Lepas tarawih tu. Kan? La ilaha illallah. Duk buat tak? Lepas tu dia kata, wa tastaghfirunahu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. 2 benda ni Tuhan redha kalau kita buat bulan Ramadan. La ilaha illallah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Sepanjang bulan Ramadan tu. Masa tarawih tu kan kita duk buat. 2 lagi yang kita sangat berhajat kepadanya, iaitu pohon kepada Tuhan kamu keredaannya dan syurga, minta lindung daripada kemurkaannya dan neraka. Pun kita duk buat antara 2 rakaat tarawih tu, masa rehat tu. Kan kita duk baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tuan-tuan, kalau imam baca tu, tuan-tuan kata amin aja. Tapi kalau tuan-tuan tengok tu imam lupa,
Tuan-tuan hafal doa ni. Kan payah mana? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nabi kata perbanyakkan 4 benda ni dalam bulan Ramadan. La ilaha illallah, astaghfirullah atau afuwun karim. Lepas tu nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nanti dikatakan sambungan hadis tu, siapa bagi orang dahaga puasa tu bagi minum, nescaya Allah bagi dia minum daripada kolam aku hari akhirat nanti, satu minuman yang takkan dahaga dah lepas tu. Kita di padang mahsyar, kita nak jalan jauh nak sampai padang mahsyar tu. Padang mahsyar dikatakan di Bukit Julan. Padang mahsyar di Bukit Julan. Bukit Julan ni satu tempat antara Syria, Jordan, Israel. Bukit Gulan. Di sana kita akan pergi, semua ni seluruh dunia akan pergi di padang mahsyar tu. Pasal apa kita pergi situ? Sebab lepas kira-kira semua tu, sama ada kita naik ke langit masuk syurga atau terjun dalam neraka wal ayazubillah. Pasal apa pintu langit di situ? Pintu langit atas Masjidil Aqsa. Tu yang Nabi daripada Masjid Haram pi Masjidil Aqsa. Sebab atas Masjid Aqsa tu ada pintu langit. Tempat naik turunnya malaikat. Karena itulah bila Nabi sampai di Masjidil Aqsa, dibentangkan kepadanya Mi'raj. Mi'raj ni bahasa Quran. Bahasa moden kita, escalator. Tangga bergerak. Tangga bergerak yang kita duduk tengok di hotel, di airport, di mall kan. Tangga bergerak tu. Itulah Mi'raj. Orang barat, mereka ambil idea tu, mereka buat tangga bergerak, escalator tu. Padahal cerita tu dalam buku kita. Tapi kita dah tak ambil berat. Duk Mi'raj, tak tahu apa dia. Tangga bergerak. Dibentangkan kepada Rasulullah daripada emas. Nabi naik tangga tu sampai 7 petala langit, sampailah jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dua masjid ni adalah dua masjid yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim adalah tok wan Nabi yang ke-61. Selang antara Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim tu ada 61 bapa. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Ismail bin Ibrahim. 61 bapa. Nabi Ibrahim tu meninggal tahun 1822 sebelum Masihi. Dia diperintahkan untuk bina Kaabah atas tapak yang sedia ada. Setelah berlakunya banjir besar, Allah angkat Kaabah. Bila main Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, diperintahkan untuk bina Masjidil Haram tu, Kaabah tu, tahun 1897 sebelum Masihi. 1897 sebelum Masihi. Selang 40 tahun, Nabi Ibrahim dengan Nabi Yaqub ni bina Masjidil Aqsa. Tahun 1857 sebelum Masihi. Jadi bila Nabi Muhammad duk menghadap ke Masjidil Aqsa, orang Yahudi duk perli. Jadi tu yang Nabi teringin kalau Tuhan tukar kiblat tu, maka Tuhan turun tukar kiblat Nabi Ibrahim juga. Jadi Tuhan nak habaqkan Yahudi. Nabi Ibrahim bina Masjid Haram. Nabi Ibrahim bina Masjid Aqsa. Tok Wan nampak agak bin Ishaq kan. Awak yang tak ikut Nabi Muhammad, degil lah tu, dengki. Hak tu kan. Sedangkan dua-dua tanah suci itu ataupun dua-dua kiblat tu adalah binaan Tok Wan yang sama, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita duk baca selawat ni dalam semayang, sebut dia lah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Tuan-tuan, saya nak habaq,
Saya tengok dalam YouTube, dalam Facebook, satu video yang diviralkan. Mengatakan satu selawat ni paling hebat di dunia ni. Dia kata kalau kita mati dalam iman, lepas tu Nabi sambut kita dalam kubur. Iaitu Allahumma salli ala an-nabiyyil ummiyil habib al-alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Tuan-tuan, dia kata ni Tok Guru Syekh Daud Fatani, Yusuf Nabhani, Syekh Sayuti. Hebat macam mana pun selawat yang dikarang oleh Tok Syekh ni, banding dengan hak Nabi ajak, nak pakai hak mana? Tok Syekh ke Nabi? Nabi. Dalam 7 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, semua ni sebut selawat paling terbaik yang Allah pilih bagi kat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajak kepada kita supaya kita amalkan dalam sembahyang, selawat Ibrahimiyah. Tuan-tuan dengar tak ni? Saya akan nampak tuan-tuan. Tuan-tuan lena pun tak tahu ni. Jangan duk terpengaruh dengan sesiapa mendakwa selawat ni hebat. Selawat selain daripada hak Nabi ajak kita, selawat Nabi itu hebat lagi. Tok Syekh serban dia bakui pun Nabi, tak serban bakui pun Nabi. Jelas tak? Tu selalu cari hak mana hebat. Selawat hak yang kita duk baca dalam tahiyat tu, itu selawat paling afdal. Kalau tidak, Tuhan tak pilih hak tu untuk dijadikan dalam sembahyang kita. Jelas tak saya cakap ni? Tak payah cari, pergi duk beli buku selawat sampai RM300. Ni selawat dia duk kita hafal dah, tak gaduh cari selawat lain. Nabi ajak ni, Nabi ikut nafsu ke? Tak. Nabi ikut wahyu. Allah habaqkan dia baca hak ni, dia ajak kita. Hak tu yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Mungkin kita rasa kalau tak duk baca hak ni selalu sangat leceh. Nak bagi lain daripada yang lain. Tak leceh. Hak ni peninggalan Rasulullah. Hak nu peninggalan siapa? Tok Syekh. Tok Syekh tu siapa? Dengan Nabi. Jelas? Amalkan selawat yang Rasulullah ajak. Kemudian saya bercadang 9.30 nak berhenti. Ada beberapa perkara lagi. Yang pertama, dari segi menyegerakan buka puasa dan melewatkan sahur. Ini pesanan Rasulullah SAW. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Umat aku berada dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan buka puasa dan melewatkan sahur. Jadi tuan-tuan, ajaran apa mai pengaruh kita supaya kita melewatkan buka puasa? Jangan pengaruh. Dengar saja Bilal kata Allahu Akbar, buka. Jangan duk kata ish tak warak lah, tak alim lah, tunggu ustaz bagi habis. Jangan. Pasal apa? Nabi suruh segera. Kita nak ikut Nabi kan nak ikut kawan ni? Ikut Nabi. Nabi kata kalau umat aku menyegerakan buka puasa, itu tanda baik. Pasal apa? Lala ni kita jumpa tuan-tuan. Orang Syiah tunggu mega merah tu hilang baru buka. Kalau tuan-tuan ada kawan Syiah lah, pergi tengok dia buka puasa. Masuk Aisyah mana halal baru dia buka. Tahu? Dia bagi dalil apa? Dia kata duk cerah lagi nak makan apa? Kita akan kira cerah. Belum matahari tu masuk maghrib, buka dah. Bukan tunggu gelap. Dia kata kita bahlul. Macam Musabbah tadi lah. Dia yang bahlul, dia kata kita bahlul.
Okey. Kemudian melewatkan sahur. Depa pukul 12 makan dasar. Kita kalau boleh, kalau ikut sunnah Nabi, 50 ayat antara kita makan sahur dengan subuh. Sekadar baca 50 ayat. Berapa minit tu? 50 ayat tu katalah setengah jam. Setengah jam sebelum nak masuk fajar tu sahur. Betul dah ayat kita dah buat tu dalam takwim kita. Jadi kekalkan benda tu. Kemudian dikatakan hendaklah kita ni berbeza puasa kita dengan puasa yang biasa kita duk buat. Puasa biasa ialah kita meninggalkan makan, minum, hubungan kelamin. Itu hak biasa. Pun dapat pahala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abu Hurairah, hadis qudsi, dikatakan Allah berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. As-siyamu junnah lis-saimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khalufu famis saimi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Makna dia, Allah kata semua amalan anak cucu Adam dia dapat pahala. Dapat pahala ni makna dia tahu dah. Semayang darab 10. Baca Quran satu huruf darab 10. Sedekah darab 700. Puasa tak tahu. Pasal apa? Tuhan kata dia puasa kerana aku. Dia tinggal makan, minum, hubungan kelamin dia kerana aku. Aku nak bagi pahala. Tak habaq lagi di dunia ni. Tunggu di akhirat, mai jumpa Tuhan. Tuhan kata ni pahala puasa. Sikit ke banyak? Banyak lah. Sebab itu Tuhan tak mahu habaq. Pergi sana baru kita jumpa. Masa itulah kita rasa menyesal kalau boleh nak puasa 1 tahun. Bila kita nampak ganjaran pahala. Tapi kalau kita puasa betul-betul lillahi ta'ala, insya-Allah Tuhan bagi pahala tu. Tuhan tak sia-siakan. Jadi selain daripada kita menahan diri daripada makan, minum, hubungan kelamin ni, apa yang kita nak beza dengan puasa biasa? Dia kata jangan buat dosa-dosa hak yang kita rasa macam tak dosa pun. Mengumpat macam tak dosa pun. Pasal bukan dia kata tahan mengumpat. Dia kata tahan makan, minum, hubungan kelamin. Dia tak kata pun tahan lidah. Jadi kita nak meningkatkan puasa kita. Tahun ni kalau boleh mengumpat, mengadu domba tu, kita mengelak untuk tidak menjejaskan ganjaran pahala yang kita nak dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ghazali dia sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata kalau boleh kita tingkatkan puasa kita kepada khususul khusus. Apa dia tu wahai Ghazali? Khususul khusus makna dia sepanjang kita puasa dalam hati tidak ada lain melainkan Allah. Tu tak tahulah tuan-tuan boleh capai tak boleh capai. Makna dia sejak kita celek mata siang hari Ramadan tu sampai kita buka dalam hati ni Allah, la ilaha illallah, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah. Tak lekang hati tu. Tapi yang saya muskil tu, Imam Ghazali ni takkan sehari tu dia tak cakap dengan siapa? Bolehkah kita cakap hati dengan Tuhan? Tuan-tuan cuba tengok tahun ni. Kalau tuan-tuan berjaya, tadi pun saya ada ke Ishak. Tuan-tuan habaq, kami berjaya. Saya nak ceramah tahun depan. Nak habaq anak qaryah Kerpan berjaya sambil cakap hati Allah. Sambil bercakap ni Allah, Allah, Allah. Ataupun kita cakap tu jangan keluar daripada Allah. Kita nak cakap apa dengan siapa? Cakap bak Allah ya. Allah ni Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Allah ni kesian kat hamba-Nya.
Allah ni menyediakan syurga kepada kita. Tuan-tuan, kita sebelum Tuhan cipta ni, kita duduk tahu mana? Bukan ada. Allah cipta kita ni, kita jadi manusia. Lepas kita jadi manusia, kita jadi hamba yang taat kepadanya. Latihan yang Tuhan bagi, semayang, puasa apa semua, untuk mencapai ketakwaan. Ketakwaan ni apa faedah dia? Ulama dapat himpun dalam Quran 117 faedah daripada takwa. 117 faedah daripada takwa ni. Salah satunya dikatakan Allah berserta dengan kita. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah berserta dengan kita dalam surah Baqarah ayat 194. Allah berserta kita, untung tak? Allah berserta kita. Kita ni, kalau kata Menteri Besar Kedah duduk dengan kita, kita rasa megah habis riang lah. Padahal dia Menteri Besar baru. Kan? Bayang tengok kalau Tuhan berserta dengan kita. Apa yang kita nak, Tuhan tunai. Untung daripada takwa. Kalau takwa saja dapat, Allah berserta kita. Dikatakan dalam ayat 197, bila Allah kita takwa kepada dia, sebaik-baik bekalan. Takwa ni menjadi sebaik-baik bekalan. Mana masa kita nak jalan daripada kubur kita nak pergi padang mahsyar tu, kita sampai ke Palestin, berapa batu ada? 6,000 batu. Kalau kita mati di Kerpan, nak sampai Masjidil Aqsa tu, 6,000 batu. Time pada mahsyar ni, kalau kita mati sini nak pergi sana, dia 3 saja keadaan dia. Sama ada berkenderaan, atau jalan kaki, atau jalan atas muka. Muka ni jadi kaki. 6,000 batu tu nak jalan. Panas tak tahulah macam mana. Jadi kalau kita orang yang bertuah, berkenderaan, mana sat aja sampai padang mahsyar. Sepanjang jalan tu bekalan kita apa dia? Masa tu RNR ke ada? Apa nak bawa? Faedahnya takwa. Takwa kita kepada Allah yang terhasil daripada puasa dan sembahyang ni. Kemudian apa lagi kita dapat daripada takwa? Dikatakan Allah tambah ilmu. Suratul Baqarah ayat 282. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah tambah ilmu. Kita tak baca pun, Tuhan bagi ilmu dengan takwa kepada Allah. Saya tak bilanglah 117 tu habis masa, ni pun habis dah. Cuma nak habaq kita bila bertakwa, insya-Allah akan capai macam-macam faedah daripada takwa kepada Allah. Puncak takwa ni, matlamat takwa adalah kita jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Allah sebut, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ali Imran 123. Maksud dia, ingat tak kala kamu diberi menang dalam perang Badar yang berlaku tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Kamu sikit dapat menewaskan musuh yang ramai. Dengan apa? Kalau takwa. Takwa tu sepatutnya membawa kamu kepada kesyukuran. Matlamat takwa adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, cubalah untuk kita pada bulan Ramadan mai ni kita pulun ibadat kita, sebab yang nak untung ni bukan orang lain, yang nak untung kita. Kalau Tuhan lepaskan kita daripada neraka, adalah keuntungan yang besar. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada neraka, masuk syurga, maka dia berjaya. Mudah-mudahan kita semua dihimpunkan dalam syurga, tuan-tuan. Allah cipta kita bukan untuk seksa kita, tapi Allah cipta kita untuk kita rasa nikmat yang Tuhan sediakan dalam syurga bagi hamba-hamba yang taat kepada perintahnya, insya-Allah kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada semua yang bagi cadangan untuk mengundang saya dalam
siri tazkirah ni. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat manfaat kepada kita semua. Ada perubahan dalam kita menyambut puasa kali ini insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana ma tabaqqa min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi